Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Minta maaf tuan-tuan dan puan kalau tak berapa nak jelas suara saya sebab saya lupa pula bawa mikrofon kali ini. Jadi pakailah mikrofon mikrofon handphone je. Jadi minta maaf kalau tak berapa nak jelas, tapi ya, yang jelasnya saya ingin ucapkan sarangi. Terima kasih jutaan, bilion, triliun, zilion, apalagi liun. Terima kasih kepada kamu semua yang sudah support channel kita ini. Impian kita channel ini boleh jadi channel yang cukup besar. Impian kita pada hujung tahun hadapan kita akan dapat 500,000 subscriber, 500,000 subscriber, supaya kita menjadi channel yang cukup besar, cukup berpengaruh, boleh menjadi suara rakyat negara Malaysia, boleh sampai kepada telinga mereka-mereka yang berkenaan dalam kita menyuarakan aspirasi rakyat Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Lim Kit Siang, veteran politik negara Malaysia. Walaupun ramai orang melabel dia dengan macam-macam label, macam-macam lah, tapi dia tetap menjadi seorang pemimpin politik pembangkang pada ketika itu dengan amat konsisten, dengan amat penuh kesabaran lah, penuh kesabaran, banyak pengalaman dan sebagainya. Dan setelah berpuluh-puluh tahun di dalam politik Malaysia, dia mendapat kepakaran politik, boleh mengkidu apa saja perjalanan politik, macam-macam lah. Kerana apa? Dia sangat berpengalaman. Kerana itu dia juga selalu memberikan nasihat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang perkara-perkara yang patut diberikan perhatian, sama ada untuk mempertahankan parti ataupun untuk mempertahankan negara Malaysia, atau apa sajalah, apa saja nasihat yang baik. Kali ini Lim Kit Siang berkata hanya dasar reformasi saja yang mampu untuk mengekang gelombang hijau. Sampailah ni saya tak berapa nak faham apa ni gelombang hijau. Bagi kamu yang tahu apa itu gelombang hijau, boleh komen di ruangan komen. Ajarkan saya supaya saya faham apa ini gelombang hijau. Sebab sampailah ni cik tak tahu lagi apa ni, apa gelombang hijau ni. Cik masih tak tahu lagi. Cik masih belum faham lagi. Fahamkan cik lah no. Kata laporan yang ditulis di Malaysia kini, kerajaan harus melaksanakan dasar-dasar reformasi dan program pembinaan semula negara bagi mencegah Malaysia tenggelam dalam gelombang hijau PAS, kata ahli politik veteran DAP iaitu Lim Kit Siang. Wow, sekarang ini rupa-rupanya Pakatan Harapan seolah-olah fokus kepada PAS pula. Sebelum ini fokus kepada Barisan Nasional, fokus kepada Perikatan Nasional Bersatu. Tapi tiba-tiba perhatian pasal dialihkan pula kepada gelombang hijau. Katanya kerajaan harus mengambil pelajaran daripada pilihan raya umum ke-15 bagi mengelakkan demokrasi dirampas oleh politik pembohongan, ketakutan, kebencian, perkauman dan agama, kata Lim Kit Siang. Tambahnya lagi, penting bagi kerajaan untuk menangani masalah salah maklumat dan polarisasi di media sosial yang menjadi ancaman kepada demokrasi berparlimen di Malaysia, dan membina kerajaan yang bersih, jujur dan tidak korup, katanya.
Katanya lagi langkah itu boleh memastikan Malaysia tidak menjadi negara Islam sepenuhnya dalam 2 kali lagi pilihan raya yang dianggarkannya pada 2032, 10 tahun dari sekarang. Itu kata dia lah. Okey, kemudian pada Rabu yang lalu, Perikatan Nasional PN yang dianggotai oleh PAS menang dalam pilihan raya Parlimen Padang Serai. Pengerusinya iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan perkara itu sebagai undi tidak percaya terhadap kerajaan baru. PN menang semua kerusi Parlimen di Perlis, di Kelantan, Terengganu dan hanya kalah satu tempat di Kedah. Gabungan itu mempunyai 74 kerusi, kedua terbesar selepas Pakatan Harapan. PN bagaimanapun menjadi pembangkang selepas mereka enggan membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan yang disarankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri iaitu Anwar Ibrahim telah mengetuai kerajaan campuran itu setelah mendapat sokongan daripada BN dan parti-parti daripada Sabah dan Sarawak. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat. Nah, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan sekali lagi bilion terima kasih, jutaan terima kasih kerana sudah support channel kita ini. Saya mohon bantuan, pertolongan, belas kasihan daripada kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kerana channel ini kita punya, kita pastikan channel ini impian kita untuk menjadi suara bagi rakyat. Pada tahun depan, hujung tahun depan, kita impikan supaya channel ini mendapat 500,000 subscriber, supaya kita boleh jadi channel yang amat berpengaruh dan boleh sampai ke telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri kabinet yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terbaru ini tuan-tuan, pergolakan demi pergolakan terjadi. Sana sini bergolak. Lepas tu baru-baru ini pula, kalau tak silap kemarin, baru lagi UMNO pecat lagi orang-orang besarnya, veteran-veteran pun kena pecat juga. Okey, sambil-sambil kena pecat semua, Anwar Ibrahim tetap tenang. Anwar Ibrahim tetap tenang. Dan terbaru ini, Anwar menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan Timbalan Menteri pula akan angkat sumpah esok. Okey, so itu perkembangan terbaru bagi kerajaan negara Malaysia, kerajaan perpaduan, dan juga kerajaan perpaduan ini telah diilhamkan sendiri oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada petang ini bagi memaklumkan senarai timbalan menteri yang bakal dilantik menyertai pentadbiran kerajaan yang diterajuinya. Oh, jadi Anwar Ibrahim akan mempersembahkan nama-nama tersebut kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan besok semua timbalan menteri ini pula akan mengangkat sumpah sebagai timbalan menteri. Sumber berkata ia bagi melengkapkan pentadbiran kerajaan selepas pelantikan 28 anggota kabinet yang telah mengangkat sumpah jawatan masing-masing pada 3 Disember yang lalu. Okey, so 3 Disember, hari ini berapa? 9 Disember, sudah 7 hari mereka secara rasmi menjadi menteri di dalam kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga semua parti-parti yang lain yang bertanggungjawab membentuk kerajaan perpaduan untuk menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Lazimnya senarai timbalan menteri yang terpilih akan diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum mereka
mengangkat jawatan masing-masing, mengangkat sumpah jawatan masing-masing di hadapan yang di-Pertuan Agong esok. Okey, so satu lagi misteri yang pastinya akan dinanti-nantikan. Harap-harap kita akan lihat parti-parti yang belum menjadi menteri, belum ada menteri, wakil menteri di dalam parti politik itu dapat disenaraikan di dalam timbalan menteri. Sebelum ini BH melaporkan sekurang-kurangnya 35 nama merangkumi wakil daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, Parti Warisan dan serta parti lain yang sedang dipertimbangkan untuk mengisi portfolio timbalan menteri. Okey. So kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini. Anda boleh layari BH online. Kita jaga kita, Malaysia kita punya. Kita jumpa lagi.